اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Pati Faridatil Faraid. Kita berada pada muka yang ke-63, i'tiqad yang salah ke mana? Ke perkataan ke mana dah tu? Kan jadi ya, i'tiqad yang salah. Situ nombor 1. Jadi muka surat 63 cetakan Jawi, cetakan Umi berapa? 80. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, sebab murtad 3 perkara. Wa'iyahzubillah. Jadi belum ni dibincangkan tentang makna murtad. Makna seorang tu keluar daripada agama Islam kepada selain agama Islam. Maka apa punca boleh seseorang itu terkeluar daripada Islam? Sebab yang membawa kepada murtad tu. Jadi ini dibincangkan, dia ada 3 perkara lah. 3 perkara. Sama ada dengan i'tiqad, pegangan dia. Yang kedua dengan perkataan dia. Dan yang ketiga dengan perbuatan. Jadi antara yang ketiga-tiga ni yang paling payah, yang paling mudah untuk terjadi ialah i'tiqad. Pertamanya kerana benda ini tidak nampak di orang. Tidak tahu, orang tak tahu apa yang ada dalam hati seseorang itu. Andai kata pegangan dia itu silap, maka dia sebenarnya telah keluar daripada Islam. Sebab itu sangat penting mengasas dan meletakkan tapak akidah yang betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi kata pengarang rahimahullah, pertama, i'tiqad yang salah, seperti tak ada Tuhan atau syak padanya. Dia mengiktikadkan Tuhan tak ada, menafikan wujud Tuhan. Kata tak ada Tuhan ni jadi semula jadi. Alam ini, kita ini jadinya semula jadi. Bukan Tuhan jadikan, tapi jadi sendiri. Jadi itu pegangan itu telah keluar daripada Islam. Kemudian ataupun dia syok. Dia tak yakin tapi dia syok. Maknanya dia tidak yakin tak ada Tuhan. Kalau dia yakin tak ada Tuhan, orang ni orang etis lah kita bagi tak? Mulhid, orang yang tak percaya Tuhan. Tetapi dia syok. Tuhan ni boleh ada, boleh tak ada. Ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi itu setelah bermasalah dalam akidah menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Syok. Dah mana buktinya ada Tuhan? Tak pernah seorang pun nampak Tuhan contohnya. Maka syok pada wujud Allah Ta'ala ni, itu juga bawa kepada kufur. Atau pada satu sifat daripada segala sifat-sifat yang telah ijma' ulama atasnya. Ataupun dia syok pada mana-mana sifat yang ulama kata ini sifat Allah secara ijma'. Sifat secara ijma' ni maknanya disepakati lah, iaitu sifat kesempurnaan yang mana disebut secara tafsir
hak kita namakan sebagai sifat 20 tu. Nampak tak? Sifat 20 tu walaupun jumlah ataupun perincian sedemikian tidak ada disebut, kita kata tersusun, susunan tu tak ada lah dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tetapi itipati sifat-sifat itu semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, semua ada dalam Quran. Cuma susun dan bilang tu datang ni kemudian. Jadi kalau penafian kepada sifat 20, dia kata tak ada. Jadi kita tanya, daripada 20 ni mana hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis? Mana yang bukan sifat Tuhan? Nak kata mana? Tak boleh kata. Kalau nafis, memang dia telah terkeluar daripada Islam lah. Nak nafi kidam sedia. Dalam Quran Tuhan kata huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal maksudnya tidak ada sesuatu sebelumnya. Dia wujud dalam keadaan tidak ada permulaan. Wal akhir, dia yang akhir, yang tidak ada kesudahan. Sifat baqa'. Semuanya ada disebut dalam Quran. Jadi perkara dan sifat-sifat yang diijma'kan oleh ulama, seumpama sifat 20 itu menafikan atau syok pada salah satu itu, membawa kepada seorang itu menjadi murtad, wal'iyazbillah. Seperti mana sifat yang telah sepakat tu? Seperti wahdaniyah. Satu lagi, kudrat. Wahdaniyah maknanya esa. Allah Ta'ala ni esa. Siapa yang menafikan atau syok, dia kata Tuhan boleh juga kalau ada Tuhan lain. Ni boleh juga ni sebenarnya. Kalau orang tak mengaji dalam akidah, memang boleh tergelincir dalam perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kufur. Cuma lagi nak hukum tu bukan tugas kita lah. Hukum tu hukum pada pihak yang berkuasa. Setelah dipanggil, ditanya, awak cakap ni maksud apa? Nampak tak? Cakap ni maksud apa ni? Tapi sesat boleh kata sesat dah. Sebab apa? Sebab zahirnya menyalahi pegangan ahli sunnah jemaah. Macam heboh hak 2-3 hari ni pasal seorang pendakwah dibesuk tu kan, diisytiharkan dan diwartakan ajaran sesat. Sebab sesat tu apa sesat ni? Banyak benda. Banyak benda. Jadi kita sebagai orang awam ni, bila diisytihar itu, kita kena patuh lah, kita kena jaga-jaga. Kalau ada ikut dan juga ada menekuni pengajian dia, berhenti. Sebab apa? Sebab mereka yang nak jatuhkan hukuman tu bukan sebarang orang, bukan kerana deki, bukan kerana jealous, tak ada jealous apa-apa pun, bukan kerana ada kepentingan dunia, tak ada, bukan kerana nak sekat dakwah. Dia kata menyekat dakwah saya. Bukan sekat dakwah ni. Sekat dakwah yang salah ni. Dakwah awak tu salah. Huraian dan pemahaman yang diberikan tu salah. Jadi dia kata, boleh kalau Tuhan nak adakan baginya anak. Isu boleh tu boleh. Lepas tu dia berhujah dengan ayat Al-Quran. Ayat Quran tu pada nak menempelok dan membuat orang-orang yang mengatakan Tuhan ada anak tu berfikir, lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau Tuhan nak ada anak, Tuhan boleh pilih siapa yang dia nak. Subhanah, maha suci Allah daripada ada anak. Mana cikgu ni? Surah Zumar ayat 4. Dalam ayat lain disebut an nattakhidha lahwa. Apa ayat depan tu? Apa ni? An nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna inna kunna fa'a. An nattakhidha lahwa. Depan dia apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
uh, uh, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala, cuba dah apa dia depan dia. Lau aradna an nattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna. Kalau kami ingin mengambil bagi pihak kami itu permainan. Lahwa ni sebagian ulama kata anak dan juga isteri. Lattakhadnahu min ladunna, kami akan pilih apa yang ada di sisi kami, di kalangan malaikat ke apa. Nampak tak? Jadi maknanya perkara itu mustahil. Lau itu limtina untuk menunjukkan tak berlaku. Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Anda kata langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, nescaya tak akan wujud langit dan bumi. Tuhan kata, anda kata, makna apa? Bukan nak kata boleh jadi benda itu mustahil, tetapi nak memberi berfikir ni. Cuba fikir kalau ada banyak Tuhan yang mencipta alam dan mengurus alam, tidak akan jadi kacau? Tidak akan jadi musnah dan rosak, dan tidak akan wujud alam ni sama sekali. Itu. Maka kesesatan itu berlaku kerana apa? Kerana kita sebut tadi, Allahumma salli ala Muhammad, memahami dengan cara yang tidak betul. Nampak kan? Jadi yang baru ni pasal ayat yang dapat melihat Allah. Diulang kat tu. Tu dia isbat macam-macam. Tuhan ada beti, genggaman Tuhan, lepas tu Tuhan ada sair, ada jarak. Jadi benda itu menyeleweng. Menyeleweng daripada akidah ahli sunnah jemaah. Jadi dalam masalah akidah ni, pihak berkuasa panggil kita panggil. Dia kata tak panggil dah. Berapa kali dah nak mari. Tak mari masalahnya. Telah dipanggil berkali-kali tapi tidak mari. Bila tak mari, maka kerana lantang juga dia mengajak masyarakat kepada pahaman yang tak betul ni. Kerana orang ni dia bukan mengaji. Dia mengaji hak bahagian, tapi hak bahagian ni dia baca dan faham sendiri. Sebab tu dia salah tu. Man lam yakul lahu syaikh fasyaitanu syaikhullah. Siapa yang tidak ada guru baginya, syaitan guru dia. Jadi duk rasa dia seorang je yang baca kitab, dia yang faham, tapi fahaman salah. Kenapa? Kerana fahaman ni bukan dapat dengan cara berguru dengan guru yang betul. Buku yang dia baca tu ulama larang dah baca. Nampak tak? Nah, buku tu telah diberi tahzir, peringatan bahawa buku ni pengarang dia ni pengarang mujassimah. Pandangan dia ini keluar daripada ahli sunnah. Ini baca juga. Nampak tak? Jadi kesesatan itu wajar diberi peringatan dan amaran. Tapi nak hukum kena panggil, tengok betul ke awak masuk gini. Kalau dia tegah juga setelah ditegak, maka itu pihak yang berkuasa lah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman. Okay? Maka di sini seorang itu boleh menjadi murtad dengan i'tiqad yang salah. Seperti dia nafi atau syak pada wahdaniyah ataupun kudrat, atau i'tiqad tidak jadi nabi oleh seorang nabi yang diijma' akan nabinya. Dia i'tiqad nabi yang diijma', yang disepakati dia tu nabi, bukan nabi. Nabi yang disepakati nabi, contoh 25 orang tu lah, sebab nama mereka disebut dalam Al-Quran. Dia kata bukan nabi, kufur juga tu. Nampak tak? Dia nafikan kenabian Nabi Harun, Zulkifli, Ilyasa, Yunus, Zakaria dan seumpamanya. Daripada 25 orang nabi itu, maka orang ini telah terkeluar daripada Islam. Tapi kalau yang tidak disepakati, contohnya Khadir ni nabi ke tak? Dia kata bukan nabi, tak jadi kufur lagi. Sebab pada kenabian itu ada khilaf.
Walaupun pandangan yang ramainya mengatakan dia itu Nabi. Okay. Atau i'tiqad tak ada hari kiamat. Tak ada hari kiamat. Nabi hari kebangkitan. Jadi kita dah mati-mati ya. Kiamat kita ialah kiamat kita bila kita mati. Itu kiamat. Nabi ada kata, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, maka telah berdatanglah kiamatnya. Jadi dipahamnya, mati itu kiamat habis dah. Lepas tu tak ada dah kehidupan lepas mati. Syurga neraka itu ialah ibarat daripada kebahagiaan dan kesengsaraan. Siapa yang bahagia, dia dapat syurga. Bahagia mana? Bahagia dunia. Siapa yang mendapat kesengsaraan hati kat dunia ni, dia ni ialah neraka bagi dia. Dia faham tu? Orang Islam meninggal dah, dia tu meninggal dah. Meninggal dah, duduk pegok, meninggal dah, makan piyah. Jadi sebab apa? Sebab dia faham agama dengan fahaman dia. Dia baca, tapi dia pun faham macam kefahaman dia, dia pun rasa kefahaman dia betul. Ini bahaya, nasallallahu alaihi. Jadi di sini menafikan hari kiamat. Syurga, mana koma lah ni, syurga, nafi ada syurga, neraka dan lain-lain daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma' ulama atasnya, atas pekerjaan yang diketahui akan dia dengan mudah. Jadi benda yang menyebabkan kufur ialah nafi mujma'in alaih, menafikan perkara yang ijma'. Bukan sekadar ijma', maklum minad din bidarurah. Lagi pula yang maklum dalam agama secara mudah. Dia ada perkara ijma' yang mana pengetahuannya tidak ramai. Benda ijma', tapi bukan semua orang tahu. Orang yang belajar, orang yang mengaji tahu. Benda ni kalau nafi pun tidak bawa kepada kufur lagi. Kena hati-hati kadang bila kata maklum minadam perkara nafyu mujma'in alaih, menafikan benda yang ijma' tu bukan alal itlaqi, bukan secara mutlak. Perkara ijma' yang maklum minad-din bidarurah. Perkara ijma' yang diketahui secara mudah oleh semua orang. Ada perkara yang ijma' tapi orang tak tahu. Contoh pembahagian bahagian datuk 1/6. Waktu ijma' juga tu. Tapi orang tak tahu pun. Tak ada lah kira makna dia keluar atau dia nafi sekalipun. Kalau sebelum dia itulah, sebelum dia tahu. Kalau dia tahu dah jadi hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan, dia nafi hukum Tuhan. Itu salah kerana menafikan hukum Tuhan. Ya? Kerana ada perkara ijma' yang orang tidak tahu, orang awam tidak tahu. Okey. Kemudian kata dia, itu maksudnya yang diketahui akan dia dengan mudah. Maksud yang diketahui akan dia dengan mudah ni benda yang orang awam, orang ramai tahu. Istilah dia dipanggil maklum minad-din bidarurah. Yang dimaklum, yang maklum, yang diketahui daripada agama secara mudah. Sekira-kira, itu ditafsirkan. Ditafsirkan. Sekira-kira. Apa makna maklum minad-din bidarurah tadi? Ketahui akan dia dengan mudah tu. Sekira-kira mengetahuikan dia oleh orang yang alim dan orang ramai, bahawasanya ia itu agama. Orang tahu ni benda agama ni. Contoh arak haram. Arak haram tak? Arak tu semua orang tahu. Dalam agama kita arak haram. Orang bukan Islam pun tahu arak haram. Zina tu haram. Tutup aurat tu wajib contoh ni. Semua orang tahu tutup aurat wajib. Tutup tak tutup tu. Patuh tak patuh arah Tuhan je lah. Tapi wajib tutup aurat tu semua orang tahu. Jadi benda-benda macam ni penafiannya menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya, seperti wajib semayang. Wajib semayang, semua orang tahu wajib semayang. Siapa kata tak semayang tak wajib, ni keluar daripada Islam. Sebab itu mengiktikadkan keluar daripada taklif syarak ni. Dia kata aku ni tak kena dah semayang. Tak kena semayang dah. Sebab apa? Sebab semayang sama-sama dah. Semayang tu sama-sama dah. Sebab apa? Sebab ada dalam kitab disebut siapa yang mudah, siapa yang yakin, siapa yang mencapai tahap yakin, maka tidak payahlah baginya sembahyang. Siapa yang telah mencapai tahap yakin, maka tidak payahlah baginya sembahyang. Dia baca, kalau baca tu boleh banyak makna. Banyak berlaku. Dia kata siapa sampai tahap yakin, tak payahlah baginya sembahyang. Jadi saya yakin dah. Yakin dah. Jadi bila yakin dah, tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang. Begitu lah. Padahal kalau kita maknakan dengan makna yang betul, tak ada masalah. Siapa yang sampai tahap yakin, tak payah baginya sembahyang, dengan makna sembahyang jadi mudah, sembahyang tak jadi berat, sembahyang tak jadi berat, tak jadi payah. Ni dia faham tak payah sembahyang. Dalam Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga sampai kepada yakin. Orang yakin dah lah ni, yakin dah. Yakin dah. Orang tusuk dengan keri pun dok lut. Mari parang pun dok lut kan. Yakin dah ni. Jalan tapi pun ada benda. Celuk tangan dan minat panas pun ada benda. Yakin tu. Dia ajar supaya yakin. Jadi kalau kita yakin dah ni, tak payahlah sembah tu, tak payah bersusah payah ibadat. Pulaknya mereka faham pulak konsep semayang daimun. Semayang daimun, semayang hak sokmo-sokmo ni. Semayang sokmo-sokmo ni apa dia? Semayang dengan makna ingat. Wa aqimis solata li dzikri, dan dirikanlah semayang untuk ingat aku. Jadi tujuan semayang ingat Tuhan. Bila ingat Tuhan, tanpa dengan semayang tak perlu semayang pun tak apa. Sebab tujuan semayang nak ingat Tuhan. Kalau telah tercapai matlamat ingat Tuhan dengan selain semayang, maka telah tercapailah tujuan besar. Kita masak sebab nak buat makanan. Kalau makanan ada dah, tak payah masak. Masak tu wasilah ni. Dia faham waktu. Dirikanlah semayang untuk ingat aku. Dah ingat dah Tuhan, nak buat semayang tu. Dia panggil konsep semayang daimun. Semayang orang yang sentiasa semayang. Dalam ajaran ilmu-ilmu makrifat sesat ni gitu. Kita ingat hak Tuhan tu, kira semayang dah. Jadi tak semayang 5 waktu. Ini bahaya ni. Menafikan perkara yang diijma' benda ini wajib. Oleh semua orang semua tahu semayang tu wajib. Tiba-tiba dia kata semayang atasku dah wajib, atasmu wajib. Sebab mu tak yakin ni, atasku dah wajib. Pelik lah orang Rasulullah semayang sampai akhir-akhir ayat Nabi pun kena papoh semayang dia. Bukan sekadar semayang, nak berjemaah tu di sahabat papoh Nabi SAW untuk turut semayang. Dan haram zina. Dia kata tak apa. Itu perbuatan yang menyebabkan keluar daripada Islam. Minum arak dan zalim. Minum arak haram, dia kata boleh minum arak. Itu haram.
dan boleh bawa kepada kufur. Zalim ni haram. Sepakat orang kata zalim ni haram. Dia kata tak apa zalim. Maka ini telah menyebabkan perkara itu bawa kepada murtad. Habis yang pertama. Yang kedua, perkataan seperti dikata bagi orang Islam, hei kafir, atau berkata ia aku berlepas daripada Allah, atau daripada Nabi, atau daripada Quran, atau daripada Islam. Ini dengan perkataan pula. Tuduh kata orang Islam kafir. Jadi tuduh orang Islam, dia kata kafir. Nabi SAW sebut, kata faqad ba'a bihi ahaduhuma, kenalah dengan salah seorang tu, kenalah bagi salah seorang mereka tu dengan perkataan tu. Maknanya kalau orang yang dikata tu betul kafir, kafir orang tu. Kalau orang yang dikata itu tak kafir, balik ke dia. Sebab itu tuduhan-tuduhan mengkafirkan orang ini bahaya. Takfir. Jadi sekarang ni tuduh kafir ni sebenarnya berat lah. Dan tidak kurang bahayanya juga menuduh sesat dan bid'ah. Bagi mana? Bagi orang yang tidak sehaluan dengan dia. Hak ni banyak berlaku lah. Pihak ni kata pihak lawan sesat bid'ah, pihak lawan kata pihak ni bid'ah. Itu berlaku. Jadi manakah neraca yang sebenarnya? Iaitu mengikut kepada akidah Al-Quran dan hadis yang disusun oleh para ulama yang diajar oleh para ulama. Jadi bahaya. Ekstremis ni datang daripada konsep takfiri, mentakfirkan orang. Mentakfirkan orang. Jadi dituduh pihak yang tidak sama dengan dia, yang berdoa di kubur contohnya, yang bertawassul tu kafir, syirik, macam orang jahiliah dulu. Orang yang pergi ziarah kubur kemudian berdoa di kubur tu macam orang yang menyembah berhala zaman jahiliah. Berat tu. Apa lagi? Siapa yang contohnya bertawassul ni, dia sebenarnya minta bagi selain Allah Ta'ala, maka dia telah membuat syirik dengan Allah Ta'ala pula. Walaupun dia tak berani kata jelas-jelas, tapi perkataan dia itu membawa kepada mentakfirkan orang. Ataupun dia kata aku berlepas diri daripada Allah. Aku berlepas diri daripada Allah, aku berlepas diri daripada Nabi. Maknanya aku tak mau ikut Tuhan, aku tak mau ikut Nabi. Ataupun daripada Quran, aku tak mau ikut Quran, aku berlepas diri daripada Quran, berlepas diri daripada Islam. Ini perkataan-perkataan sedemikian boleh menyebabkan orang itu keluar daripada Islam. Dan seperti menyenda-nyenda dengan Quran, senda-senda, makna memperolok-olokkan Quran. Quran kata gitu, bukan betul. Mengolok-olok, mengejek-ejek. Ni Quran kata ni, biar Quran kata pun. Mengejek-ejek tu. Quran kata gini ni, biar Quran kata, aku tak mengikut. Itu telah keluar daripada Islam. Dia buat gitu tu, orang tu dia telah jadi murtad, wal'iyazubillah. Apa? Menyenda-nyenda dengan Quran, atau baca akan Quran dengan qasad mengolok-olokkan dia atau menghinakan dia. Ayat Quran ni baca tujuan nak mengejek, nak mengejek-ejek, menghinakan dia. Ini orang jahiliah dulu kadang dia tiru. Nabi baca, dia ulang Nabi baca, tapi tujuan mengejek, sebab itu kena hati-hati. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan seumpamanya kita hendaklah letak pada kedudukan tinggi. Jangan kita jadikan mainan perkataan ataupun ejek-ejekan. Yang ketiga, perbuatan
umpama sujud kepada makhluk. Ini boleh menyebabkan kufur dengan cara perbuatan pula. Ni boleh nampak ni, mudah. Iaitu sujud. Sujud kepada makhluk. Dia beri contoh sujud lah. Sebab apa? Sebab rokok ni dia tidak kadang-kadang ada dengan tujuan lain. Tapi sujud ni memang tujuan menghinakan diri dan mengagungkan orang yang atas sesuatu yang disujud tu. Jadi dia satu bentuk ibadat. Maka sujud kepada makhluk seperti manusia. Sujud pada manusia contohnya. Ini kalau tujuan mengagungkan manusia itu kufur. Kalau tidak dengan tujuan tu hukumnya haram. Haram dan dosa besar. Contoh sujud kepada Tok Syekh, Tok Guru atau di kubur. Bukan tujuan nak mengagungkan, tapi nak memuliakan saja, nak penghormatan. Haram pun. Hukumnya haram. Kalau ada qasad mengagungkan, itu menyebabkan kufur. Tapi kalau tak ada qasad nak mengagungkan, macam Tuhan, tapi kerana nak memuliakan, macam sujud depan Tok Syekh ke, depan orang-orang yang makna besar ke, maka perbuatan ini haram dan dosa besar. Jadi perbuatan ni dia tak boleh nak ukur terus. Dia kena tengok qasad. Kita tengok qasad. Berhala. Sujud depan berhala. Sujud depan berhala ni qarinah kuatlah bahawa orang takkan sujud kecuali dia yakin berhala tu ada manfaat ni. Kerana nak mulia, berhala tak perlu mulia pun, nak mulia apa? Berhala tu seming je. Kalau plastik nak mulia apa? Dan lainnya tak boleh. Jadi perkara itu menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Atau buat hina akan Quran. Dia menghinakan Quran. Perbuatan tadi dengan perkataan. Dia baca ayat Quran, buat mengejek, buat olok-olok. Hak ni Quran, perbuatan itu dia hina Quran seperti tahuk dalam tempat kotor. Tahuk ni maknanya tok, campurkan dalam tempat kotor-kotor. Yang ambil Quran, dia tok dalam tok sapoh, tok alfa najis. Dia campur dengan najis-najis, kena ikutlah. Ataupun dia siap dengan keadaan hina. Sama tu. Perbuatan tu. Ataupun dia pijak, dia duduk, itu benda yang haram. Haram tu satu, menyebabkan orang itu murtad waliyazbillah. Kalau niat menghinakan, murtad. Dah bakar orang nak lupa Quran, bakar Quran tu, itu kerana nak menjaga tulisan Quran daripada tidak terpelihara. Takut orang pijak ke, orang tak terpaksa sesuai, jadi dibakar Al-Quran tu. Bukan tujuan nak menghina, tujuannya nak menjaga. Nak menjaga. Tapi kalau tujuan nak menghina, itu tak boleh. Tu dia kata letak tahuk dalam tempat kotor-kotor. Begitu juga buat hina akan hadis dan ilmu syarak. Lagi, apa lagi? Bukan Quran saja, benda yang berkait dengan agama. Hadis Nabi mulia. Jadi dia pun buku-buku hadis tu dia hinakan, dia pijak, dia letak tempat-tempat kotor. Itu haram. Dan ilmu syarak, ilmu syarak, ilmu syarak, ilmu agama lah. Ilmu agama ni hukumnya seorang itu haram menghina Nabi. Sebab dalam ilmu syarak ni ada nama Tuhan, ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Jadi kerana itulah kena jaga kemuliaan
perkara yang berkaitan dengan agama ni. Jangan letak tempat-tempat yang tak sepatutnya. Bahkan ulama mengatakan haram kita letak benda lain atas Quran. Letak benda lain atas Quran. Ni pun kadang-kadang orang tak berhati, dia letak spek mata atas Quran. Tak atas Quran. Ataupun tak tasbih atas Quran. Tak pen atas Quran. Jadi benda ini orang panggil tak beradab dengan Quran. Waktu Quran ni kena letak tempat yang tinggi lah, mulia. Jangan letak benda lain atas dia. Kalau kita panggil bersetuk. Tapi kalau ada, kita panggil ada bahagian-bahagian, ada masalah. Tak sampailah pada haram. Contoh ada rak bertekak-tekak tau. Tak bawah ada hak lain, boleh lagi. Walaupun yang mulia dan afdal kena letak atas lah. Ataupun naik bah. Orang tanya kau naik bah, jadi bah tu ruang penyimpanan barang tu bawah. Jadi dalam tu ada Quran. Warna tu tak ada masalah dikira bahagian lain. Dikira bahagian lain. Yang tak bolehnya duduk bawah kita. Duduk bawah kita. Tapi kalau bahas ke apa, itu bahagian tu dikira bahagian lain tu. Dan diletak bawah tu kerana apa ni? Kerana ruang itu saja yang ada dan seumpamanya, maka itu tidak ada masalah. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, orang murtad wal iyazu billah. Kita putih situlah. Tak, sudah syarat. Jadi apa yang kena buat? Apa yang perlu dibuat kepada orang yang telah terjadi kepadanya riddah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Tak. Jawab. Berkaitan dengan tu. Jadi saya tak tahu dah yang Zuma ada 4 Not itu ya. Suku malam itu maknanya nak menjatuhkan mustahil. Kalau gini bukan benda itu mampu. Dia pun tak kata gitu. Cuma dia mengatakan Tuhan boleh. Waktu salah tu. Kataan Tuhan boleh kalau Tuhan nak buat. Faham tak? Kalau Tuhan nak menjadikan, Tuhan boleh buat. Waktu salah. Dia berdasarkan ayat Quran ni. Ayat Quran kan nak kata Tuhan boleh buat kalau dia nak buat. Nak kata benda tu mustahil. Mustahil ni bukan maksud kepada benda yang boleh tak boleh. Boleh tak boleh ni benda harus. Sekarang ni Tuhan boleh. Dia tu isu dia. Jadi orang nak petikan, maknanya kefahaman dia terhadap akidah ni salah. Orang tak kata pun dia kata Tuhan, dia kata Tuhan ada anak. Dia pun tak kata. Dia pun tak kata. Dia pun nafi tak faham orang kritik dia kerana kata dia kata Tuhan ada anak. Orang pun tak kata dia kata Tuhan ada anak. Tapi dia kata Tuhan boleh tu nak buat anak tu. Tu salah dah itu. Ia bukan mesti ada, boleh pun salah dah. Jadi sebab itu perkara akidah ni tu orang hok ngaji agama kau tu. Ya. Jadi tak betul lah. Sebab kudrat Tuhan tak berkait dengan benda mustahil. Kata Tuhan boleh tapi Tuhan tak mau. Tak boleh, salah awak tu. Bukan masalah boleh tapi Tuhan tak mau. Benda tu mustahil dah. Tidak berkait dengan kudrat Tuhan tu. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.